Selamat sore ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman yang akan disampaikan nanti, mari kita menyanyikan sebuah lagu Bapa Surgawi Memeliharaku. Kita ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan mencintai kita dan memelihara hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们现在一起低头祷告。 Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. 我们一起打开我们的圣经，在路加福音19章第1到10节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， setiap kita memiliki tujuan ketika melakukan sesuatu. 我们每一个人做任何事情都有自己的目的。 Ketika kita lapar, maka kita mencari makanan, tujuannya supaya kita menjadi kenyang. 当我们饿的时候，我们就会寻找食物，为的是吃饱。 Ketika kita haus, kita minum supaya rasa haus kita itu hilang. 当我们口渴的时候，我们就会喝水，为的是解渴。 Sebagian besar dari kita ketika melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. 我们到做事情的时候，当然我们有自己的目的。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， ketika kita bertanya apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, 当我们问自己，耶稣来到这个世界的目的是什么呢？ apakah melakukan mujizat-mujizat 他来到世上是为了行神迹吗？ atau memberikan kelancaran, kemudahan hidup, kesuksesan hidup supaya orang dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. 还是为了赐给人顺利、轻松和成功的人生呢？ Saya kira tujuan utama kedatangan Yesus tidak menawarkan itu semua. 我认为耶稣来到这个世上不是这样的目的啊。 Walaupun Yesus sanggup melakukannya. 其实耶稣当然可以做这个事情。 Lalu apa menjadi tujuan utama Yesus itu? 那么耶稣来到世上的主要目的到底是什么呢？ Mari kita perhatikan apa yang menjadi tujuan utama Yesus. 让我们一起来看看耶稣来到世上的真正目的。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， Injil Lukas menempatkan kisah Zakeus ini sesudah kisah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. 路加福音把撒该的故事安排在耶稣医治耶利哥附近一位瞎子之后。 Setelah peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta itu, maka kisah tentang Zakeus dimulai. 从耶稣医好那位瞎子以后，撒该的故事就开始了。 Hal ini merupakan semacam perbandingan, yaitu perbandingan antara orang yang berkekurangan, yaitu orang miskin dan buta, dengan Zakeus yang berlimpah harta duniawi. 这形成了一个鲜明的对比，就是一个贫穷又生命的人与拥有丰富财富的撒该之间的对比。 Perbedaan mereka jelas, yaitu yang satu miskin dan buta, dan yang satu kaya dan sehat. 他们的差别很明显，一个贫穷有失明，另一个富有又健康。 Lalu apa yang menjadi persamaan mereka? Yaitu mereka sama-sama menderita. 那么他们有什么共同点呢？就是他们都在受苦。 Mungkin kita berkata, yang benar saja, kalau orang miskin, yang buta itu betul dia susah. Kalau orang kaya dan sehat, masa sih dia menderita? 也许我们会说，不会吧？那个贫穷有生命的人当然很痛苦，可是一个富有又健康的人，怎么可能也会受苦呢？ Kalau ada orang miskin dan sakit-sakitan ngomong pada kita, hidup saya ini menderita sekali. Pasti kita percaya dan berkata, ya, saya tahu Anda menderita. 假如有一个贫穷的人，常常生病的人对我们说：“我的人生真的很痛苦。”我们一定会相信，并且说：“是的，我知道你很痛苦。” Namun kalau ada orang kaya dan sehat, lalu ngomong sama kita, hidup saya ini menderita sekali. Mungkin kita akan berkata, masa sih yang betul aja, harta bermiliar-miliar sampai 7 keturunan gak habis, kok ngaku susah? 假如果有一个富有又健康的人对我们说：“我的人生真的很痛苦。”
也许我们会说，真的吗？不会吧？你的财富多的几代人都花不完，怎么还说自己很痛苦呢？ Kemungkinan besar banyak orang tidak percaya. 大多数人都不会相信， Namun kenyataannya semua orang menderita. 但是事实上每一个人都在受苦， Karena semua orang hidup dalam dosa. 因为人人都活在罪中， Semua orang terhilang. 人人都失丧了， Semua orang menuju kematian yang kekal. Dan mereka membutuhkan keselamatan dalam Yesus. 人人都走向永远的灭亡，因此每一个人都需要耶稣的救恩。 Dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. 所以耶稣来到世上，就是为了寻找并拯救这些世上的人。 Itulah sebabnya Lukas menuliskan kisah Zakeus ini sesudah kisah orang miskin yang buta. 这就是为什么路加把撒该的故事放在医治下眼穷人的故事之后， Untuk menyatakan bahwa semua orang butuh Yesus. 为了表明每一个人都需要耶稣。 Kisah ini dimulai ketika Yesus sudah memasuki kota Yeriko. 这个故事开始与耶稣进入耶利哥城的时候， Ayat pertama dan kedua berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 第1到第2节说，耶稣进了耶利哥，正经过那城，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。 Lukas menuliskan bahwa ada seorang yang bernama Zakeus. Bukan hanya itu saja, Lukas juga menambahkan jabatannya bahwa Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, dan bahkan Lukas menambahkan lagi bahwa Zakeus orang kaya. 路加记载有一个人名叫撒该，不仅如此，路加他还特别提到他的身份就是税吏长，甚至进一步告诉我们他还是一个财主。 Pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah Romawi untuk memungut pajak bagi bangsanya sendiri. 当时的税吏是罗马政府所任命替罗马帝国向百姓征收税款的人。 Biasanya para pemungut cukai zaman itu sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. 那个时代的税吏通常都被自己的同胞痛恨， Karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sebab seringkali para pemungut cukai ini memeras orang-orang untuk mendapatkan keuntungan. 百姓很痛恨他们，因为他们被认为是民主的叛徒，因为他们常常向百姓勒索钱财，为自己谋取利益。 Dan mereka sudah sering mendapatkan sanksi sosial, digosipi, dikucilkan dari komunitas, dianggap sebagai orang yang paling besar dosanya. 因此，他们常常受到社会的排斥，被人议论，被团体孤立，并且被认为是罪大恶极的人。 Dikatakan bahwa Zakeus adalah seorang kepala. Apa artinya ini? 圣经告诉我们，撒该是税吏长，这是什么意思呢？ Artinya dia pasti seorang yang penuh ambisi, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan jabatan tinggi dan kekayaan. 这表示他一定是一个充满野心的人，为了得到更高的地位和更多的财富，不惜付出各种代价。 Dengan jabatannya, ia dapat memperoleh keuntungan dengan mudah hasil pemerasan anak-anak buahnya, sehingga tidak heran kalau dia itu kaya. 凭着他的职位，他很容易从手下勒索百姓所得的钱财中获利，所以他成为财主一点也不奇怪。 Dalam puncak karirnya dan kesuksesannya, dia merasa hidupnya tidak bahagia dan merasa hidupnya makin menderita. 然而，就在他事业最成功、人生最辉煌的时候，他却自己
不快乐，反而越来越痛苦。 Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke kotanya, dia berusaha untuk melihat Yesus. Ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 因此，当耶稣来到的城里时，他就相信尽办法要看看耶稣。第3到第4节告诉我们，他要看看耶稣是怎样的人。这因人多，自己的身材有矮，所以他看不见。于是他跑到前头，爬上一个上书，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。 Mungkin pada waktu itu Zakeus berada di kantor pajaknya, sedang menghitung-hitung pajak yang dia pungut. 也许当时撒该正在税务所里计算所收的税款。 Ketika tiba-tiba ada keramaian dan dia mencari tahu apa itu, tiba-tiba orang berteriak, Yesus datang, Yesus datang. 骤然外面传来一个骚动。 于是他想知道到底发生了什么。骤然有人大喊：“耶稣来了！耶稣来了！” Dia langsung berdiri dan berlari karena sudah sering dia mendengar tentang Yesus. Barangkali dalam hati Zakeus berkata, Yesus, seorang yang bijaksana, penuh kasih, penuh kuasa. Saya mau lihat Yesus. 他立刻站起来跑了出去，因为他 早已听过许多关于耶稣的事。也许撒该心里想着，耶稣是一位充满智慧、慈爱和能力的人。 Mungkin Yesus bisa tolong saya. 也许耶稣会帮助我。 Tetapi karena banyak orang mengurumuni Yesus, ia tidak dapat melihat Yesus karena tubuhnya pendek. 可是因为他的身体很矮，所以他看不见了耶稣。 Dia tidak hilang akal. 不过他没有放弃。 Memang orang bisnis biasanya banyak akal. 做生意的人往往很会想办法。 Dia langsung berlari dan memanjat pohon di tempat Yesus yang akan lewat. 于是他立刻跑到前面，爬上一个树，等候耶稣经过。 Ketika Zakeus menunggu Yesus yang akan lewat itu, 当撒该在树上等待耶稣经过的时候， barangkali jantungnya berdetak keras, dak dikduk, dak dikduk. 也许他的心跳越来越快，砰砰砰砰。 Orang seperti apakah Yesus? 他心里在想，耶稣到底是什么怎样的人？ Bagaimana wajahnya? 他长什么样子？ Apakah yang dia akan katakan kepada saya? 他会对我说什么呢？ Apakah dia akan ngomong, hai orang berdosa, binasalah kau atas dosamu? 他会不会对我说，罪人啊，你要因自己的罪灭亡？ Atau Yesus akan ngomong, hai pemungut cukai, Tuhan akan menghukummu karena banyak dosamu? 还是他会对我说，税吏啊，神要审判你，因为你的罪太多了。 Zakeus semakin takut ketika ia memikirkan apa yang mungkin akan Yesus katakan. 撒该越想越害怕，因为不知道耶稣会对他说什么。 Jantungnya makin berdetak kencang. 他的心跳越来越快。 Ketika suara keramaian orang semakin dekat, 当人群的声音越来越近时， barangkali Zakeus menjadi keringat dingin dan semakin dia gelisah. 也许他开始冒冷汗，心里越来越紧张。 Kemudian tepatlah Yesus berdiri di depan pohon yang dia panjat. 后来耶稣正好来到那个树下， Yesus mengangkat wajahnya dan melihat Zakeus. 耶稣抬头看着撒该， Zakeus sudah siap hati untuk mendapatkan teguran keras Yesus. 撒该已经做好心理准备，等待耶稣严厉的责备他。 Namun tetapi apa yang Yesus katakan? 可是耶稣说什么？ Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
第5节告诉我们，耶稣来到那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必须住在你家里。” Ternyata Yesus tidak mengucilkan dia. 然而，耶稣并没有排斥他， Yesus tidak memaki-makinya. 也没有责骂他， Yesus tidak berkata, "Hai pemungut cukai, binasalah kamu atas dosamu." 更没有说：“虽然你要因自己的罪灭亡。” Tetapi Yesus menerimanya dengan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." 相反，耶稣接纳了他，对他说：“撒该，快下来！今天我必须住在你家里。” Kata menumpang di sini berasal dari kata aslinya yaitu meno. 住在这个词在原文就是希腊文 meno， yang dapat berarti tinggal atau tetap hidup. 意思是居住或者持续住在。 Luar biasa. 这是多么奇妙！ Yesus datang kepada Zakeus bukan hanya berbicara saja, 耶稣来到撒该面前，不只是和他说话， tetapi Yesus menerima dia 更是接纳了他， dan mau tinggal di rumah Zakeus. 并且愿意住在他的家里。 Ini berarti Zakeus yang terhilang 这表示，原本世上的撒该， kini diselamatkan. 如今得救了。 Yesus mau tinggal dalam kehidupan Zakeus. 耶稣愿意住在他撒该的生命中。 Setelah mendengar perkataan Yesus itu, apa yang terjadi dengan Zakeus? 听见了耶稣的话以后，撒该发生了什么改变呢？ Pada ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 第6节告诉我们，撒该就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。 Terjadi perubahan dalam hidup Zakeus. 撒该的生命发生了改变， Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubahkan hidup Zakeus. 因为他与耶稣的相遇彻底改变了他。 Kalau tadi Zakeus seorang penuh dengan ambisi, 从前的撒该充满野心， tidak ada damai dalam hatinya, 心里没有平安， tidak ada sukacita dalam hatinya, 没有喜乐。 kini dia mendapat sukacita. 如今他得到了真正的喜乐， Sukacita karena bertemu dengan Yesus. 这是因为他遇见了耶稣而得到喜乐。 Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup Zakeus. 撒该的生命已经完全改变了， Hal ini bisa terjadi karena dosa-dosanya sudah diampuni. 这一切都是因为他的罪已经蒙了赦免， Dan dia menerima hidup yang kekal di dalam Yesus. 并且他在耶稣里得到永生。 Orang-orang yang menerima Yesus diberi hati yang baru, hati yang penuh sukacita. 凡接受耶稣的人都会得到一颗新的心，一颗充满喜乐的心。 Ibu-ibu komisi wanita yang kasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， Allah begitu mengasihi kita 神多么爱我们， sampai rela menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan kita. 为了寻找并拯救我们， Supaya kita kembali memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. 使我们重新与神建立亲密的关系。 Kita diselamatkan dari kematian yang kekal. 我们已经从永远的死亡中得救， Kita tidak lagi menuju kebinasaan. 我们不再灭亡， Tapi kini kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan. 而是得着与神同在的永生。 Kalau ada di antara saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, 假如今天在座还有人还没有真正相信耶稣， bukalah hati saudara. 请敞开你们的心， Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku, ubah hidup saya. 我说主耶稣，我是一个罪人，求你赦免我，改变我的生命。 Kemudian kita sudah menjadi anak Tuhan. 这与我们这些已经成为神的儿女的人， Seharusnya kita ikut dalam pekerjaan Tuhan. 也应当参与神的工作。 Marilah kita dengan hati yang penuh sukacita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. 让我们带着喜乐的心去完成主所托付我们的工作， Yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. 就是寻找并拯救世上的人。 Sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas 19 ayat 10. 路加福音19章第10节， Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan 因为 yang hilang.
因为人子来为要寻找拯救世上的人。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu berlimpah. Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, yaitu kami ya Tuhan. Engkau mau mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kami akan kebesaran kasih-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk ikut dalam pekerjaan ya Tuhan, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。